Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 2021 bersama saya Cikgu Abdul Halim bin Muhammad Nasir. Jadi tajuk yang pertama dalam minggu ni kita akan belajar tentang kecergasan fizikal. Apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal? Ialah keupayaan sistem tubuh badan untuk bekerja dengan efisien bagi membolehkan seseorang itu menjadi sihat serta dapat melaksanakan aktiviti dalam kehidupan seharian. Apakah komponen kecergasan? Berasaskan kesihatan terdiri pada 5 komponen, iaitu kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility, komposisi badan. Okey. Nanti kita akan terangkan kemudian tentang 5 komponen ni secara ringkas. Baik, kita pergi kepada prinsip fit. Apa itu fit yang selama ni disebut-sebut oleh ramai orang? Kau fit tak fit? Okey. Ini yang dimasukkan dengan fit, FITT. F sama dengan frekuensi, iaitu kekerapan. I intensity, T masa, time, dan T satu lagi type. Kekerapan, F frekuensi kekerapan melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman. Baik, digalakkan melakukan senaman sekurang-kurangnya 5 kali seminggu seperti berjalan laju, berjoging, berenang dan senam aerobik. Okay, itu antara senaman-senaman, contoh-contoh senaman yang bagus lah, yang simple dan mudah lah untuk dilakukan walaupun berada dalam kawasan rumah. Okay, kalau senam aerobik pun boleh kita buka YouTube and then kita boleh follow. Okay, kalau berjalan laju ataupun berjoging, kita boleh berjoging keliling rumah. Okay, kalau berenang, kalau rumah individu ada rumah siapa-siapa yang ada kolam, so go on, teruskan berenang. Okey, berapa kekerapan? 5 kali seminggu. Untuk pastikan apa? Untuk pastikan badan kita kekal cergas dan sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain. Okey. Kemudian I, intensity, tahap intensity. Intensity bermaksud tahap kesukaran melakukan aktiviti fizikal. Semakin tinggi intensity latihan, semakin tinggi denyutan nadi ataupun degupan jantung. Okey, tahap kesukaran. Kalau kita jogging rumah hari ni dapat 5 round. Okey, tak apa. So, esok kita tambahkan lagi. Jadi 6, 7, 8, 9. Okey, begitu juga dengan senam aerobik. Kalau mungkin hari ni kita dapat buat senam aerobik 15 minit saja. Jadi esok kita tambah lagi jadi 20 minit. Esok tambah kita lagi ataupun mengikut kemampuan. Kalau dapat 16 minit okeylah. Janji lebih daripada yang asal, jangan kurang. Okey. Kemudian masa yang diperlukan biasanya 30 hingga 60 minit biasanya. Tapi dia mengikut pada individu, kemampuan seseorang. Mungkin ada orang yang tak pernah langsung melakukan aktiviti fizikal and then dia baru nak start. So jangan terlampau push. Okay? Itu pun boleh membahayakan juga. Okay? Seterusnya, type, jenis. Jenis-jenis aktiviti fizikal yang berbeza memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. Berbeza dengan orang berenang, berjoging, berbasikal, senam aerobik dan sebagainya. Berbeza. Setiap aktiviti tu akan memberikan kesan yang berbeza kepada individu. Okey. Ini adalah prinsip fit, frekuensi, intensity, time dan type. Baik. Prinsip fit ni dimasukkan di dalam sekolah. Di mana? Di dalam ujian SEGAP. Baik, di sekolah ada ujian SEGAP. Okey, apakah yang dimasukkan dalam ujian SEGAP ni? Baik, kita tengok. Okey, merupakan singkatan bagi standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia. Okey, ujian standard untuk mengukur tahap kecergasan murid berdasarkan kesihatan individu itulah. Dan biasanya dijalankan 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mac dan Ogos. Okey, macam tahun lepas kita dah start dengan tahun lepas kita dah start pandemik.
So bulan Mac pun yang awal-awal saja pelajar yang sebelum cuti tu ada pelajar yang dah buat. So masih ada pelajar yang belum buat. So macam tu kita stop lah untuk keadaan sekarang ni. Jika dah kembali ke sekolah, berkemungkinan dia akan buat balik lah ujian segak ni untuk mengukur tahap kecergasan individu. Okay, berdasarkan kesihatan individu lah. Okay, 5 bateri ujian dalam segak. Ada 5 stesen. Iaitu gambar pertama, indeks jisim badan. Indeks jisim badan ni yang kita ambil ni, yang dinamakan BMI. BMI, berat bahagi tinggi. Okey, berat dalam kilogram, bahagi tinggi dalam meter, kuasa 2. Tinggi tu kuasa 2. Baru kita akan dapat dia punya BMI. Apa function BMI? Fungsi BMI ni. BMI ni nak tentukan sama ada kita ni normal, kurang berat badan, lebihan berat badan ataupun obes. Okey, itu penting. Okey, kemudian stesen-stesennya pergi memanaskan badan. Okey, stretching, okey, warm up untuk memastikan badan kita betul-betul dah bersedia untuk melakukan aktiviti seterusnya. Okey, gambar seterusnya, naik turun bangku untuk 3 minit. Kemudian tekan tubi atau tekan tubi ubah suai, iaitu tekan tubi untuk lelaki, tekan tubi untuk perempuan. Berdasarkan gambar tu kamu boleh nampak perempuan mengangkat kaki dan hanya meletakkan lutut saja. Manakala lelaki lurus. Okey, tiada meletakkan lutut ke bawah. Ringkuk tubi separa. Okey, seperti sit up tapi dia tak naik habis. Dia hanya sekadar menyentuh apabila tangan kita menyentuh tip, and then kita boleh turun balik. And then jangkauan melunjur. Baik, ini adalah jangkauan melunjur untuk melihat flexibility badan kita. Okay. Sebab tu saya sarankan jika kamu melakukan ujian segak ni, jangan sesekali tolak badan kawan. Kerana apa? Dikuatiri boleh mendatangkan kecederaan pada kawan yang melakukan aktiviti tu. Okay. Kemudian menyejukkan badan, cooling down lah. Apakah tujuan setiap bateri ujian ni? Okey, indeks jisim badan, tinggi dan berat diukur untuk mengira BMI murid. BMI adalah penting untuk mengenali jenis tubuh badan murid, sama ada normal, sesuai berat badan, lebihan berat badan dan obes, macam saya cakap tadi lah. Sebab ni akan membantu kita untuk mengenal murid-murid yang obes, lebihan berat badan. Okey. Bagaimana pula dengan naik turun bangku? Naik turun bangku untuk mengukur kapasiti aerobik murid. Okey. Seterusnya tekan tubi mengukur kekuatan tangan dan bahu murid. Ringkuk tubi separa pula mengukur kekuatan otot abdominal. Tekan tubi dan ringkuk tubi separa adalah mengukur kekuatan otot di bahagian tangan untuk tekan tubi dan bahu untuk tekan tubi, manakala ringkuk tubi separa adalah bahagian abdominal ataupun perut kita lah. Jangkauan melunjur untuk mengukur fleksibiliti bahagian belakang badan murid ataupun individu. Apakah kepentingan ujian segak ni? Data segak ni dia akan dimasukkan dalam sistem PAJSK, di mana segak merupakan satu bahagian dalam markah PAJSK murid yang mana digunakan ni untuk, biasanya insyaAllah kalau kamu sambung belajar, dia akan boleh dapatkan poin kamu lah. Okay, dalam markah KOKO lah. Okay, murid akan diberikan grade A hingga F dalam ujian segak berdasarkan pencapaian mereka dalam ujian. Okay, ini akan ada grade lah setelah kita buat semua aktiviti, and then kita akan buat pengiraan secara formula dia, and then kita akan bagikan markah berdasarkan grade yang kamu dapat lah, berdasarkan ni lah markah-markah tadi lah, grade, kita akan bagi grade berdasarkan markah yang kamu dapat. Okay. Murid yang mempunyai BMI obes akan menyertai program I Love Myself yang dijalankan oleh panitia PJPK untuk mengurangkan berat badan murid dan memberi peluang kepada mereka untuk mencapai berat badan
ideal. Okey, ini hanya untuk obes ataupun biasanya kita akan ambil sekali yang lebihan berat badan sekali. Jadi tapi pada yang normal untuk join pun boleh, tak ada masalah. Selain daripada itu, guru PJPK juga akan membimbing murid untuk meningkatkan tahap kecergasan mereka. Bagaimana untuk menjaga kecergasan diri dalam musim PKP ni? Okey, guru PJPK akan mengajar anda tentang topik kecergasan dan latihan-latihan yang sesuai dibuat untuk meningkatkan kecergasan diri. Okey, marilah bersama-sama berusaha untuk melahirkan murid-murid yang sihat dan cergas. Okey. Bukan sekadar murid, malah individu. Kerana apa? Daripada otak cerdas lah, daripada lahirnya otak cerdas daripada badan yang cergas. Baik, kita pergi kepada kapasiti aerobik yang tadi. Kita punya komponen yang pertama. Keupayaan seseorang melakukan aktiviti dalam jangka masa yang lama. Okey, biasanya aerobik, bila sebut aerobik ni mesti long distance. Okey, kalau merentas desa, main bola, semua tu aerobik. Senam robik, nampak nama pun senam robik. Kalau anaerobik ni biasanya sukan-sukan yang sekejap ataupun bawah 10 saat, 11 saat, biasanya macam tu. Contoh macam lontar peluru, 100 meter, lari 100 meter, rejam lembing, lompat jauh, lompat tinggi dan sebagainya. Kapasiti aerobik juga dikenali sebagai VO2 max, merupakan penggunaan maksimum oksigen oleh badan semasa melakukan aktiviti fizikal. Baik, kamu boleh tengok jadual kapasiti aerobik sangat cergas, bawah 50 denyutan seminit. Okey, cergas 51 hingga 69 denyutan seminit, sederhana 70 hingga 79 denyutan seminit, tidak cergas lebih daripada 80 denyutan seminit. Okey. Peratusan kadar nadi tu kamu boleh tahu, okey, 13. Okey, KNM tu kadar nadi maksimum. Okey, macam mana nak kira kadar nadi maksimum? Okey, 220. Okey, ini formula untuk kadar nadi maksimum. Baik, kamu boleh tulis 220 tolak umur kamu. Kalau umur tingkatan 1 13, 220 tolak 13 lah. Okey. So jawapan dia akan dapat 207 denyutan seminit. Nampak KNM dia 207. Itu inilah. Kemudian dia ada cara macam mana nak kira KNL. Okey, tapi tak apa. Kita teruskan dulu. Ini sekadar rujukan. Nanti saya akan bagi masukkan ke dalam grup. Intensiti senaman. Sebelum melakukan senaman kecergasan, seorang boleh menentukan intensiti senaman. Intensiti senaman adalah untuk mengawal senaman yang dilakukan. Intensiti senaman boleh dirangka mengikut jadual di bawah. Okey. Individu boleh menggunakan formula Karvonen sebagai kaedah bagi mengira kadar nadi. Melalui kaedah ini, kadar nadi maksimum tolak umur digunakan untuk mengkategorikan intensiti senaman mengikut jadual. Okey. Ini macam saya cakap tadi, 220 tolak umur lah. Okey, jadual anggaran intensiti kapasiti aerobik berdasarkan kadar nadi maksimum. Untuk yang tidak aktif, kadar nadi maksimum dia kurang daripada 50. Rendah 49 hingga 64. Sederhana 65 hingga 74. Kadar nadi peratus maksimum dia, peratus dia. Tinggi lebih daripada 75 dan maksimum adalah 100 lah. Okey, itu saja untuk semua. Ini adalah salah satu contoh untuk aktiviti-aktiviti aerobik ataupun kapasiti aerobik lah. Jogging, jalan. Ini latihan 4 leg. Okey, ini tingkatan 4. Boleh ikut juga Tabata. Banyak aktiviti di YouTube kamu boleh follow. Okey, sampai berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.